Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Baik, jadi bertemu lagi kita dalam kelas ibadah untuk tahun 5. Jadi pada hari ini kita akan habiskan tajuk, insya-Allah. Andai kata habis, maka akan bersambunglah tajuk yang seterusnya di kelas akan datang. Okey. Jadi buka muka surat 49, sambungan muka surat 49. Okey. Kita dah sampai dekat orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Okey. Maksudnya kat sini rukhsah ni, yang dimaksudkan rukhsah ni ialah diberi kelonggaran ataupun diberi kebenaran untuk tidak berpuasa. Sebab ada beberapa golongan yang dia boleh tak puasa disebabkan dia ada beberapa keadaan. Jadi kita akan tengok dulu keadaan-keadaan tersebut. Okey. Jadi yang pertama ialah, okey, tengok buku muka surat 49. Orang sakit dibolehkan berbuka. Maksudnya kat sini dia sakit lah. Sakit yang menyebabkan dia kena berbuka. Kalau tak berbuka, maka bertambah mudarat, bertambah melarat sakit dia tu. Ya, contoh sakitnya, mana tahu dia accident kan. Accident keluar darah banyak ke, ataupun dia kena melakukan pembedahan. Tengoklah sakit yang macam mana yang menyebabkan kalau dia tak berbuka, maka lebih mudarat, boleh menyebabkan nyawa dia terancam. Yang macam tu, maka bolehlah dia berbuka. Nombor 2, orang kafir yang baru memeluk Islam. Contohnya, sebab orang kafir, anda katalah yang baru masuk Islam ni, kita panggil dia mu'alaf. Okay? Baru meluk Islam, dia sedang belajar mengenai agama Islam. Maka kita kena ajar dia lah macam budak kecil. Contohnya, start puasa. Contoh, anda kata kamu ada adik, ajar adik tu puasa. Okey, hari ni try puasa separuh hari. Okey, esok try puasa lagi separuh hari. Lepas tu hari ketiga barulah puasa sehari. Tengok, itu cara mengajar, cara didik. Okey, sama juga keadaan macam orang kafir yang baru memeluk Islam, mu'alaf ni. Sebab dia baru saja kenal Islam. Bayangkan, semalam masuk Islam, hari ni korang paksa dia puasa. Lama dia pun tak ada mood. Tak boleh macam tu. Kita kena ajar dia sikit-sikit supaya dia tahu nikmat puasa ni macam mana. Itu golongan, contoh orang kafir tu dia baru belajar puasa. Andai kata dia tak larat, maka tak jadi masalah sebab dia sedang belajar. Okey. Nombor 3, orang yang musafir bukan tujuan maksiat. Ni orang yang musafir. Andai kata sebelum PKP, kita bulan puasa, selalulah orang akan pergi, bagi contoh, cari baju raya, ataupun balik kampung kan, dengan tujuan baik. Tujuan baik, contoh balik kampung, baju raya tu tujuan baik juga. Tapi tengok pada tujuan kita balik. Okey. Bagi contoh balik kampung. Kita balik kampung, okey. Perjalanan kita digelar musafir. Andai kata kita nak makan, tak jadi masalah sebab kita punya title ataupun kita punya gelaran tu seorang musafir. Kita dalam perjalanan untuk pulang ke kampung, itu tak jadi masalah. Melainkan andai kata ada orang dia sedang puasa, tiba-tiba dia tujuan tak baik, contoh nak pergi merompak bank, tak boleh lah. Maka mestilah orang tu musafir, bukan tujuan maksiat. Okey. Nombor 4, orang yang sangat tua. Yang ni pun contohnya atuk-atuk kita, dah tua kan. Maka dia boleh diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi seboleh-bolehnya puasalah. Tapi jangan paksa pula tok. Tok tu dah tak larat sangat, jangan makan. Nanya tok tu. Jadi kenalah kita berlaku adil pada semua kan. Andai kata kamu ni belajar benda ni, kamu tahulah, tok tak puasa sebab dah tua, tak apalah. Ini korang pula, tok ni dah tua pun tak puasa lagi. Sekarang raya tak dapat apa. Okey. Kemudian nombor 5, perempuan yang sedang haid atau nifas. Ni orang perempuan
dia sedang dalam keadaan haid. Bagi contoh dalam masa 7 hari lah. Dia punya tempoh tu. Dia tidak dibenarkan untuk berpuasa. Okey. Nombor 6, perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusukan anak. Diberi rukhsah juga. Tapi andai kata ada perempuan yang sedang hamil, yang sedang mengandung, dia mampu ataupun dia kuat kan, tak jadi masalah untuk teruskan puasa. Tapi andai kata dia risau berkenaan dengan kandungan dia, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Jadi 6 golongan ni kamu dah tengok. Okey, sekarang ni kita tengok pula doa berbuka puasa. Okey, kita baca sama-sama. Okey, kita baca sama-sama doa berbuka puasa. Okey sedia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Okey, kita baca maksud dia. Ya Allah, untuk engkaulah puasaku dan dengan engkaulah aku beriman, dan atas adanya rezeki engkaulah aku berbuka, disertai dengan rahmat engkau, wahai Tuhan yang maha pengasih. Itu ialah doa untuk berbuka. Okay, baik. Seterusnya tengok info pada muka surat 49 tu, yang bawah sekali tu. Okey, nampak? Okay. Perkara makruh ketika berpuasa. Yang pertama, tidak melambatkan berbuka puasa. Maksud lambat ni, andai katalah dengar azan, sekurang-kurangnya kita ambil manisan dulu, seperti kurma kan, ataupun kuih, tak kira lah. Ataupun kita minumlah air walaupun seteguk. Lepas tu kamu nak pergi solat maghrib dulu, tak jadi masalah. Jangan ada setengah orang dengar azan, dia sembahyang maghrib dulu, lepas tu baru buka. Yang tu lah hukumnya makruh. Bila makruh, maka kuranglah pahala di situ. Okey, sebab bulan puasa, kita apa saja yang kita buat, semuanya mendatangkan pahala dan digandakan pahala. Andai kata benda tu makruh, rugilah. Nampak? Kita kumpul pahala apa semua, tu tiba buat benda makruh. Tak kena. Okey. Seterusnya, nombor 2. Yang ni kerap ustaz tengok. Ramai yang buat. Apa dia? Kerap berkumur-kumur. Masya Allah. Bulan puasa hari tu, ramai pelajar yang berkumur-kumur, tak ada sebab. Kata kumur-kumur, rasa lega sikit ustaz. Nampak? Itu makruh lah tu. Memanglah benda tu kamu tak telan, tapi benda air kan, mestilah korang dah buat benda yang makruh. Okey. Seterusnya, kerap mandi. Ni mana tahu balik sekolah, tiba duduk dalam bilik air dah setengah jam. Itu bukan mandi, itu namanya berkubang. Nampak? Jadi makruh hukum dia. Yang keempat, tidur sepanjang berpuasa. Ini pun makruh juga. Okey? Tak bolehlah kita tidur sepanjang bulan puasa. Maksudnya daripada lepas sahur kamu tidur. Tidur sampai zuhur. Lepas tu bangun sembahyang, tidur sampai asar. Lepas tu bangun sembahyang, tidur, tiba dah berbuka. Tak boleh tu. Nampak? Walaupun kita puasa, dia tidak menghalang kita untuk melakukan aktiviti harian. Jangan kata bila tak puasa, tak larat lah ustaz, tak larat lah datang sekolah. Tak boleh macam tu. Okey, seterusnya, merasa makanan dengan lidah. Merasa. Ini untuk tukang masak lah. Sebagai contoh. Dia boleh buat, tapi makruh hukum dia. Contoh, tukang masak kat rumah kan, macam mak atau ayahmu yang sedang sediakan makanan untuk berbuka. Dia nak rasa lah, rasa masin ke, manis sangat ke, tawar ke, itu je. Bukannya dia ambil satu senduk, zap, minum. Itu namanya berbuka terus. Rasa ni maksudnya sikit je. Dia rasa. Tu dia terkumur. Nampak? Okey. Seterusnya, gosok gigi selepas gelincir matahari. Maksudnya gosok gigi selepas waktu subuh. Makruh. Tapi jangan kata tak gosok gigi pula, gosoklah. Nampak? Okey. Dan yang terakhir ialah berbekam. Bekam ni maksudnya satu rawatan yang menggunakan cup tu. Ada satu alat tu, dia tarik, keluarkan darah kotor daripada badan kita. Hukum dia makruh juga. Okey. Seterusnya, muka surat 50. Okey, muka surat 50. Tadi kita dah belajar pasal makruh. Lepas tu kita belajar rukhsah, orang yang diberi rukhsah untuk tidak berpuasa. Muka surat 50. Okey, kita baca berkenaan dengan
perkara sunat ketika berpuasa. Ini kena ambil tahu. Ingat, benda sunat kalau kita buat mendapat pahala, dan kalau tak buat tidak mendatangkan dosa ataupun tidak mengurangkan pahala tu kalau tak buat. Jadi kita tengok. Yang pertama, mengambil sedikit makanan ketika bersahur. Ni sunat. Okay, maksudnya sahur tu ada setengah orang dia tak boleh makan pagi. Maksudnya dia lebih macam mana kata? Sahur dia kadang-kadang dia skip. Dia malas sahur, nanti tak boleh makan lah pagi-pagi, pukul 4 pagi, 5 pagi nak makan, buat apa? Nampak? Jadi sahur ni kita ambil lah sikit. Makan sikit menjadi dah. Dapat pahala sunat tu. Okay. Nombor 2, melewatkan sahur. Maksudnya melewatkan macam mana? Contoh, azan ada lebih kurang, azan subuh lebih kurang 15 minit atau 10 minit lagi. Maka time tu dia start ataupun mula bersahur. Okey, bila itu maksudnya melewatkan sahur. Yang itu mendapat pahala. Okey, pahala sunat lah. Yang ketiga, menyegerakan berbuka apabila sampai waktunya. Nampak? Maksudnya kita dengar je azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus kita berbuka. Tak boleh lewatkan. Okey? Dapat pahala sunat di situ. Yang keempat, berbuka puasa dengan makanan yang manis seperti kurma ataupun kuih muih. Nampak? Maksudnya kita mulakan berbuka dengan makan benda manis. Sebab kurma ni ikutkan kajian, dia punya glukos ataupun kandungan gula dia cepat serap dalam badan kita. Itulah antara kehebatan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil lah benda yang baik ni. Dan yang terakhir, membaca doa berbuka puasa. Sebelum berbuka, bacalah doa yang tadi kita baca tu. Nampak? Maksudnya ada keberkatan dalam setiap amalan yang kita lakukan. InsyaAllah. Sebab ada setengah orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus makan. Nampak? Dia tak baca doa pun. Rugilah. Maka tak dapat pahala sunat di situ. Okey. Baik, jadi aktiviti untuk hari ini pada muka surat 50. Okey. Aktivitinya nampak, jawab teka-teki bersama-sama guru. Allah, guru pun kat sini, tak boleh dan rakan-rakan sekelas. Sebutkan jawapan beramai-ramai. Jadi aktiviti dia sekarang ni, kamu baca pantun tu, salin maksudnya. Okey. Kamu baca pantun tu, kemudian kamu tulis terus jawapan. Sebagai contoh, pantun nombor 1. Kain dibeli sudahlah lama, hilang pula cincin suasa. Marilah adik sebutkan bersama apakah dia niat berpuasa. Nampak? Kamu tulis nombor 1, apa dia jawapan dia. Okey? Ada 4 pantun, maksudnya ada 4 jawapan yang ustaz nak dalam buku tulis kamu. Okey. Jadi sampai di sini dulu kita punya pembelajaran pada hari ini. Okey, insyaAllah kelas akan datang, maka ustaz akan cuba habiskan terus silibus untuk darjah 5 insyaAllah. Dan akhir kata pada ustaz, jaga diri, jaga keselamatan kamu, dan ustaz doakan kita semua berada dalam keadaan baik-baik insyaAllah. Dan izinkan ustaz menyampaikan serangkap pantun. Langit cerah berwarna biru, rindu hati ke kota Mekah. Hormati olehmu setiap guru, kerana akan membawa berkah insya-Allah. Jadi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.